Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Alhamdulillah anda bersama-sama lagi dengan saya, Dr. Ruhaizat dari Klinik Sabah. Nama saya Ruhaizat bin Daud. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk mereka untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Okey. Jadi kita akan bersama-sama lagi hari ini nak cerita pasal pasal hormon juga wanita, tapi kali ini bukan hormon yang macam mana period yang normal. Kalau semalam kita cerita pasal period yang normal, hari ini kita akan cerita period yang dah akhir-akhir, sebab sebenarnya Tuhan jadikan wanita ni special di mana dalam kehidupan hidup dia, dia ada cycle di mana sampai satu tahap, bila satu tahap dia akil balik, dia ada hormon dia naik, waktu ni dia subur, dan sampai satu tahap di mana dia akan start, fungsi dia akan start menurun, dan dia punya period akan berhenti. Ini adalah proses untuk semua manusia yang bergelar wanita. Jadi cuma isu dia ialah proses ni kadang-kadang proses menopause ni kadang-kadang dia mengganggu kita punya fungsi harian sebagai seorang wanita. Fungsi harian sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang yang boleh ada productivity lah. Jadi dia boleh mengganggu. Tapi hari ni itulah saya nak cerita pasal perimenopause sebab ramai yang tanya, doktor, umur saya dah 36 tahun, dia bilang. Tapi saya tak rasa macam saya muda-muda dulu. Ada banyak perubahan dalam diri saya pun tak tahu apa sebab. Antaranya ialah satu, period dia tak regular. Contohlah, lepas tu kadang-kadang dia cakap tiba-tiba panas, muka dia panas, tiba-tiba di hot flashes. Kadang-kadang malam dia tak boleh tidur. Kadang-kadang dia terasa macam dia punya dia tiba-tiba dia duduk diam-diam pun dia menangis sendiri. Tu emosi, emotional breakdown. Jadi ini semua adalah simptom-simptom perimenopause. Kita akan discuss lah. Jadi hari ini special untuk mereka yang berumur 35 tahun ke atas. Sebab menopause ialah bila kita punya period dah berhenti. Secara definisinya, sekiranya anda punya period dah berhenti, maksudnya tak ada period untuk 12 bulan berturut-turut selama setahun lah. Setahun dia tak ada period, maksudnya anda telah diklasifikasikan sebagai menopause. Tapi bila kita cerita pasal menopause ni, di Malaysia majoriti wanita akan menopause start umur lebih kurang daripada 46 hingga 56 tahun. Macam tu. On average dah 50-52 tahun tu dah menopause. Tapi bila kita cerita pasal perimenopause ni ialah satu proses, satu jangka masa, satu duration yang mana belum lagi menopause tapi sudah ada perubahan fizikal dan perubahan fisiologi badan seorang wanita tu daripada dia tempoh dia subur daripada 20 tahun, daripada akil bayi 20 tahun sampai umur lebih kurang 35 tahun, start 36 tahun sehingga lebih kurang 45 tahun ni adalah kita panggil tempoh perimenopause. Dia dah nak menopause. Belum menopause lagi, dia dah nak menopause. Itu namanya perimenopause. Dalam keadaan pada umur, sebab tu selalunya bila seorang wanita tu bila umur dia dah 36 tahun ke atas, agak sukar sedikit untuk mereka merancang untuk mendapat anak, sebab dia punya hormon dia sudah kita cakap semakin menurun. Sebab ovari wanita apabila umur 35 tahun dia dah start untuk kurang production. Telur semakin lama, bila umur 36 dia punya telur, ovum di dalam tu akan semakin berkurang. Bila semakin berkurang, dia punya fungsi pun akan berkurang. Dia akan inilah proses yang normal sebenarnya, proses yang normal. Jadi daripada 36 tu dia punya fertility, kesuburan akan menurun disebabkan kita punya hormon menurun akibat daripada kita punya ovari kita semakin mengecut,
Dan dia mengambil masa lebih kurang lain orang lain. Lain orang lain dia punya tempoh, ada yang pendek 2 hingga 5 tahun, ada yang panjang kadang sampai 10 tahun begitu. Jadi tempoh perimenopause ni dia punya isu dia ialah dia punya apa tu? Kesan vasomotor. Kesan vasomotor ni kesan yang anda boleh rasa, wanita tu boleh rasa dari segi fizikal dan dari segi psychological. Dari segi psychological. Sebab tu saya ada tulis dekat situ dia punya apa tu? Kita punya kesan-kesan dia, kesan-kesan yang kita boleh nampak sekiranya anda rasa diri anda ni perimenopause, apa gejala-gejala dia, apa gejala-gejala dia. Okey, jadi kita seperti biasa saya melukis lah, saya tak melukis, menulis, menulis, kita kena menulis supaya anda semua boleh nampak. Kadang saya tak sempat nak buat slide sebab terlalu sibuk belah hari ni, tapi kita tengok buku kita, tengok buku yang pertama. Dia transisi ya. Sebenarnya umur 36 sampai umur 45 ni adalah transitional period transisi di mana badan wanita tu daripada dia subur, dia akan berkurang-kurang sehingga dia jadi tidak subur sampai dia stop betul dia punya period pada umur 50 tahun lah lebih kurang. Okey, saya tengok saya punya nota dulu. Nota ni supaya saya tidak tersalah bagi info. Dia punya level estrogen level yang dihasilkan daripada ovari kita semakin menurun. Kita punya telur di dalam kita punya ovari pun semakin berkurang. Bila itu dah berkurang, dia akan menyebabkan segala-galanya, semua simptom ni akan keluar. Sekejap saya tengok saya punya pen. Perimenopausal symptoms. Kita cerita pasal symptoms lah supaya anda boleh tahu. Perimenopausal symptoms. Gejala perimenopause. Yang nombor 1 ialah yang biasalah, period tak regular. Period tak regular. Sebab pada waktu ini anda punya period, anda punya apa tu? Ovulation ovulation yang mana setiap bulan berlaku sebelum ini semakin tidak boleh dipredik, tidak boleh dijangka. Mungkin dia punya period akan jadi lebih panjang, mungkin dia punya period boleh jadi lebih pendek, mungkin dia punya flow boleh jadi lebih banyak, mungkin dia punya flow boleh jadi lebih sikit, mungkin dia terskip beberapa bulan. Jadi ini adalah ciri-ciri perimenopause yang mana selalunya dia start pada umur wanita tu 35 tahun, 35 years old and above. Ini perimenopause age. Okey. Kadang-kadang ada orang tak ada period, tak ada period untuk 2 bulan begitu. Sebelum ni dia tak pernah miss period dia, tapi bila start umur 36 tahun, period dia kadang-kadang terlajak sampai 2 bulan. Itu adalah ciri-ciri pertama, simptom pertama perimenopause. Nombor 2, hot flashes. Hot flashes dan sleep problem saya tulis. Hot flashes ni ialah dia kepanasan, dia rasa panas. Apa yang selalunya dia orang bagi tahu dengan saya ialah dia orang cakap tiba-tiba rasa panas. Tiba-tiba rasa panas, kadang-kadang daripada kepala dia turun. Kadang-kadang daripada kepala panas, telinga panas, muka panas, tiba-tiba. Kadang tak ada apa-apa sebab. Kadang dalam aircon pun kadang panas, berpeluh. Waktu malam kadang-kadang. Hot flashes. Dan dia tengok duration. Kadang-kadang sekejap, kadang-kadang lama. Kadang dia panas sampai ke sebahagian perut kat atas saja yang dia rasa panas. Tapi bahagian kaki bawah semua tak panas. Hot flashes. Dan dia tiba-tiba. Tak ada, kita cakap tak ada apa-apa trigger hot flashes. Dia memang kita cakap boleh menyebabkan gangguan pada kita punya tidur. Tidur. Kadang-kadang malam pun berpeluh kan. So gangguan tidur. Antaranya ialah susah nak tidur. Satu ini susah nak tidur, ataupun kadang-kadang bila tidur awal dia terbangun awal, ataupun dia tidur, dia susah nak tidur. Dah pukul 3-4 pagi, dah nak pagi baru dia tertidur.
Ataupun bila tidur pun kadang-kadang dia tidur tidak berkualiti, macam tidur-tidur ayam. Ataupun dia tidur macam biasa, tapi bila tengah malam tu ada bunyi yang sikit pun dia senang terjaga dan susah balik nak tidur. Ini adalah gangguan ketiga. Boleh nampak tak ni? Boleh nampak, nasib baik. Saya tak tengok. Okey, boleh nampak. Okey, nombor 3, nombor 4. Mood. Mood. Pada mood. Mood. Kadang-kadang mood boleh bertukar tanpa ada apa-apa sebab. Mood changes. M-O-O-D mood. Mood change. Mood change yang mana tiba-tiba boleh berlaku. Mood swings. Irritability, senang marah, senang rasa kecewa, senang rasa down, senang rasa terasa, senang terasa. Kalau dengar orang macam sebut nama kita sikit je, kita terasa. Ini cepat sangat terasa. Jadi waktu ni kadang-kadang dia duduk sendirian di rumah pun kadang-kadang boleh menangis tanpa ada apa-apa masalah. Dan kadang-kadang mood ni juga di trigger oleh sebab kita tak tidur, sebab kita ada hot flashes. Ini juga boleh mengganggu kita punya mood. Mood seorang wanita tu. Dia daripada mood baik kadang-kadang jadi mood tak baik. Macam tu. Okey, nombor 5. Vaginal and bladder problem. Pundi kencing. Masalah pada pundi kencing dan vagina. Vagina ni faraj lah. Okey. Ada gangguan. Bila estrogen punya level berkurang, pada umur begini, kita punya fluid ataupun kita punya faraj ni dia jadi lebih kering. Dia lebih kering, dia punya lubricant kurang, lepas tu elasticity dia berkurang, menyebabkan kadang-kadang hubungan intim dengan pasangan menjadi sakit, tidak selesa. Dan bila dia keadaan itu juga boleh menyebabkan kita punya pundi kencing senang untuk kena jangkitan kuman. Infection, kadang-kadang kita tak boleh nak ada urinary incontinence. Kadang-kadang dia tak boleh nak kawal kencing dia disebabkan oleh dia punya perubahan pada kawasan kita punya faraj dan pundi kencing akibat daripada kita punya estrogen level yang berkurang. Okey, yang keenam, kesuburan menurun. Kesuburan menurun. Yang ini memang biasalah. Apabila kita punya boleh nampak kan? Apabila kita punya kita punya period sudah jadi tak regular, itu menunjukkan bahawa kita punya ovulasi pun sebenarnya jadi tak regular. Bila ovulasi tak regular, kita punya kebarangkalian untuk mendapat anak pada umur 36 tahun ke atas akan menurun. Tapi kalau katakan anda masih ada period walaupun umur 39 tahun dan anda punya period tu regular dan dia punya ovulasi masih lagi boleh berlaku, anda masih lagi boleh mengandung. Itu. Cuma dia punya kesuburan dia akan menurun. Jadi sebab tu mereka yang umur 36, 37 tahun, 38, 39, 40, bila dia orang pregnant, ada risiko tinggi mereka yang pregnant pada umur begini untuk dapat komplikasi. Daripada pregnant itu sendiri. Sebab pregnancy pada umur yang sudah lanjut tu akan membebankan dia punya badan dan ada kemungkinan dia juga akan membebankan itu baby tu juga, janin tu juga. Dan ada risiko untuk mereka dapat kecacatan. Baby itulah kecacatan. Kalau katakan dia umur lebih 40 tahun ke atas. Sebab ada kemungkinan waktu tu kualiti telur yang dihasilkan juga menurun. Okey. Nombor 7, nombor 8. Nombor 7, sexual desires. Keinginan desire juga menurun. Jadi bila umur dah start 36 sampai 40 tahun ni, kadang-kadang kita punya keinginan seksual terhadap pasangan kita pun boleh menurun juga akibat daripada hormon kita yang menurun. Tetapi ada juga orang yang walaupun umur 40 tahun tapi dia masih lagi aktif. Ini untuk mereka yang kita cakap dia punya perimenopausal duration dia lewat. Kalau kata yang awal
Katakan ada orang, setengah orang umur 38, 39 pun dia punya sexual desire dah menurun akibat daripada dia punya hormon level estrogen dia menurun pada umur itu. Seterusnya ialah nombor 8. Apa tu? Osteoporosis. Osteoporosis. Bila kita punya estrogen level menurun, estrogen kita menurun, dia boleh menyebabkan kita punya tulang ni dia dah tak boleh nak retain, tak boleh nak retain dia punya body, dia punya ketumpatan dia. Jadi kalsium tidak dapat disimpan dengan bagus. Macam itulah. Jadi dia boleh dapat osteoporosis dengan lebih cepat. Ini akan menyebabkan kita punya tulang rapuh, dan sekiranya kalau katakan anda tidak rajin, maksudnya tidak rajin untuk buat exercise, tidak rajin untuk berjogging, bersenam, dia akan mempercepatkan lagi kita cakap bone loss, kehilangan tulang ni. Kalau katakan anda masih lagi aktif walaupun sudah umur 40 tahun, jadi ini akan membolehkan tulang tu retain dia punya kalsium dia punya ketumpatan dia lebih lama. Sebab tu kalau kita tengok wanita yang rajin exercise, especially kalau kita tengok makcik-makcik ataupun anti-anti yang umur dah 60-50 tahun tapi masih lagi rajin buat tai chi. Kalau tengok dia orang punya badan structure, dia punya posture dia masih lagi okey. Itu menunjukkan dia walaupun sudah berumur pada menopause tapi dia still masih lagi buat aktiviti yang sihat, dia masih lagi bergerak, dia punya bone, dia punya tulang dia, sendi dia semua bergerak. Ini akan melambatkan proses osteoporosis. Sebab itu kita galakkan untuk anda sentiasa aktif selain daripada ambil kalsium. Dan yang ke-9, 9 ialah kolesterol. Boleh meningkat. Sebab apabila kita punya hormon estrogen kita berkurang pada umur perimenopause age ni, kita punya kolesterol pun akan pandai naik. Dia akan pandai naik. Dia punya LDL boleh naik, bad kolesterol kita boleh naik, HDL pun boleh turun. Jadi ini semua akan boleh menyebabkan seorang wanita tu terdedah kepada masalah jantung. Jadi memang nak kena jaga makan. Jadi ini sebenarnya ialah simptom-simptom yang mana kita cakap perimenopause. Dia belum lagi menopause, dia masih lagi ada period, cuma period dia kadang-kadang tidak regular. Sama ada lebih panjang atau lebih pendek, mana ada sikit atau banyak. Lain orang, lain dia punya keadaan, dan dia punya ni hot flashes. Dia dah start hot flashes, kepanasan tiba-tiba yang kadang-kadang tidak tahu apa sebab. Ramai yang cakap begitulah, especially mereka yang pada umur 40 begitu. Kalau katakan anda ada, kita cakap premature menopause. Saya pernah bincang dengan Dr. Siti sebelum ni, boleh tengok video saya sebelum ni. Kalau katakan ada setengah orang mereka yang masih sebelum umur 35 tahun pun dia punya ovari dia sudah shut down. Bila ovari sudah shut down, dia punya estrogen tidak dihasilkan, maka ini akan menyebabkan cycle seorang wanita, period cycle tu akan terganggu. Okey? Boleh faham ke apa yang saya cakap ni? Saya rasa ini saya cakap ni dia tak ada gambar tapi banyak cerita lah kan. Jadi inilah kita cakap perimenopausal symptom. Saya harap anda semua boleh dapat faham. Okey? Okey, saya cuba jawab soalan pula. Saya cuba jawab soalan. Bel, Mawar Ungu. Mawar tanya, Dok, saya masuk 38. Saya sukar tidur. Adakah premenopause atau awal menopause saya? Okey, kalau sekiranya anda masih lagi ada period, mungkin anda pada umur perimenopausal age. Premenopause lah. Dia belum lagi menopause. Jadi selalunya kalau susah nak tidur, kalau kita bincang sebelum ni, kalau anda fikir terlampau banyak pun susah nak tidur, jadi nak kena selesaikan apa yang mengganggu fikiran. Itu yang pertama lah. Yang kedua, boleh buat itulah relaxation teknik, breathing teknik, penatkan badan pada waktu siang supaya malam senang tidur, buat exercise, buat aktiviti.
Ataupun sebelum tidur tu baca buku, apa tu, tenang-tenangkan fikiran, insyaAllah boleh tidur. Azrin Omar, okey. Hartini, Waalaikumsalam. Minau, Erika. Erika tanya, doktor nak tanya kenapa period non-stop saya dah 7 bulan dah period dengan sakit period perut terlampau. Okey. Kalau dah 7 bulan period berpanjangan, kita takut anda punya apa tu? Anda punya rahim. Ada kita takut selalunya kalau period yang berpanjangan ni mungkin kita takut ada fibroid lah. Selalunya ada fibroid atau ada masalah pada dia punya hormon. Apa yang bagus ialah jumpa dengan doktor, pergi klinik, jumpa doktor, scan dulu perut, tengok ada tak fibroid di dalam. Kalau ada fibroid, especially yang intra apa tu, pada endometrial lining tu ada period, ada fibroid, ada kemungkinan itu yang menyebabkan period tak berhenti. Virus, saya cuba jawab soalan dia pasal period ni. My period dah stabil every month datang. Okay, cycle between 35 and 38 days. Last month period 20 bulan, this month 1 week early. Day 3, still brown. Okay juga ni, tak ada masalah. Yang penting dia punya period every month ada datang. Walaupun dia lewat, walaupun dia cepat, mungkin dia dipengaruhi oleh faktor luaran seperti emosi, seperti anda punya aktiviti, stres, ini semua boleh mengganggu anda punya cycle. Mariana tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering sakit kepala dan sakit perut sebelum period. Apakah itu salah satu simptom ke arah menopause? Okey, satu nak kena tengok berapa umur awak. Berapa umur Mariana? Kalau di bawah 35 tahun, belum lagi lah, ada kemungkinan anda masih ada, kita cakap yang mungkin ada endometriosis. Endometriosis sebab ini senggugut lah. Senggugut yang disebabkan oleh endometriosis. Ada juga senggugut yang tidak disebabkan oleh endometriosis. Ada senggugut yang kita cakap primary dysmenorrhea. Itu disebabkan oleh pengecutan salur-salur darah pada kawasan rahim. Yang itu kita cakap itu normal lah, setengah wanita. Tapi kalau katakan yang secondary dysmenorrhea ni disebabkan oleh endometriosis, memang akan boleh dapat senggugut. Tetapi kita tengok umur. Kalau katakan sudah lebih daripada 35, mungkin peri lah. Tapi kalau katakan di bawah 35, mungkin bukan. Nak kena check. Nur Yusni, masih ada peluang untuk pregnant kalau dah perimenopause? Ya, masih ada peluang. Masih ada peluang untuk pregnant walaupun sudah pada umur perimenopausal age. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 42 lah. Selalunya sampai umur 42, anda still masih lagi boleh pregnant, tak jadi masalah. Sekiranya anda punya period masih regular, sekiranya anda punya period masih lagi boleh menghasilkan, anda punya cycle masih lagi boleh menghasilkan ovum, ovum tu masih lagi boleh disenyawakan, selalunya anda masih lagi boleh pregnant. Cuma ada cuma dekat situ, risiko dia mungkin tinggi sikit. Risiko apa? Risiko dari segi keguguran, risiko dari segi anda dapat masalah penyakit sewaktu pregnant, risiko dari segi kandungan tu sendiri, mungkin dia punya growth dia mungkin boleh terganggu. Jadi ini semua adalah risiko yang ada walaupun umur sudah lebih, still boleh pregnant. Okay. Siti Amia, Waalaikumsalam. Nur Yusni, dia tanya, dok kalau umur 40 masih boleh buat IUI ke? Saya tanya Dr. Hatta di Hospital Likas, dia bilang umur max dia orang buat IVF, IUI 42 tahun. Jadi still masih boleh lah. 42. Patty, berapa umur selalunya wanita boleh menopause? Kalau di Malaysia, mengikut kita punya kajian lah yang saya baca, average seorang wanita di Malaysia dia menopause pada umur 52 tahun. Jadi daripada umur 46, 47 tu sampai lebih kurang umur 55, 56 tu, itu adalah waktu yang mana ramai orang menopause. Bila menopause ni maksudnya anda dah tak ada period selama setahun. Sekiranya anda dah tak ada period untuk 12 bulan berturut-turut, tu baru kita definisikan dia sebagai menopause.
Kalau regular makan pil kalsium, okey ke dok? Okey Emily, tak jadi masalah. Kalsium adalah sangat bagus. Kalau ada supplementation, boleh makan kalsium dan magnesium. Okay. Untuk tulang lebih 45 tahun, okey ke walking je? Boleh, tak ada masalah asalkan dia bergerak. Asalkan dia bergerak. Dayang. Ada dayang. Ada dayang dalam ni ya. Okey. Waalaikumsalam. Mana soalan tadi? Waalaikumsalam. Terima kasih Nur Yusni, boleh faham Cheng boleh faham. Terima kasih. John Paul. John, ini cerita pasal menopause ni, kena tengok anda punya pasangan. Ada tak dia punya simptom sama yang saya ceritakan tu? Kalau ada, mungkin mau-mau sudah tu. Florian, Regina, Azlin Omar, Isha, Emily, terima kasih. Azizan. Azizan ni selalu tanya soalan teknikal lah. Any rule of the Dufaston for perimenopausal syndrome? Buat masa ni, saya tak nampak ada Dufaston ni digunakan untuk perimenopausal symptoms lah. Saya tak nampak Dufaston ni untuk perimenopausal symptoms. Selalunya perimenopausal symptoms, selalunya kita bagi rawatan sama ada hormon terapi, hormon replacement terapi HRT, sama ada estrogen punya replacement dan ataupun estrogen dan progesteron punya replacement. Begitu. Ada setengah doktor bagi DHEA juga. Tapi ini technical. Technical saya tak boleh nak bagi direct begini. Adalah lebih bagus untuk discuss dengan actually gynecologist lah. Gynecologist untuk check apakah hormon yang sesuai. Untuk anda punya keadaan. Ada wanita yang sesuai hormon estrogen sahaja, estrogen only pills. Tapi ada juga yang tak sesuai sebab dia kena combine estrogen dan progesteron sekali. Ini semua adalah bergantung dengan anda punya situation. Lain orang lain. Rino, terima kasih. Khadijah Muhammad cakap, ada kaitan tak dok jika period lewat maka menopause akan lewat juga sebab ada yang period 9 tahun, ada yang 15 tahun. Okey, yang ini saya tak ada data. Saya tak pasti. Kalau period lewat menopause, saya tak pasti. Ada kemungkinan dia tak ada kaitan pun sebab saya tak tahu kalau ada kajian yang dibuat. Kajian yang dibuatlah tentang menopause akil balik awal, menopause awal, akil balik lewat, menopause pun lewat. Nur Yusni tanya lagi, dok masih boleh buat rawatan kesuburan ke kalau dah perimenopause berumur 41 tahun cuba hamil? Saya boleh bantu. Kalau saya boleh bantu sebab saya pernah tanya dengan Dr. Hatta di Hospital Ikas. Dia bilang untuk dapatkan dia punya, kalau untuk jumpa dia untuk masalah kesuburan ni, IVF dengan IUI, dia orang punya maximum age ialah 42 tahun. Still boleh lah kalau 41 tahun. Tapi akan ada prosedur dia begitu. Terpaksa kita akan buat daripada awal balik semula, buat pemeriksaan isteri dan suami, cek sperma untuk suami, isteri pun untuk cek hormon, untuk cek dia punya rahim, mungkin kena buat HSG, mungkin kena buat ultrasound. Dia punya cara dia begitulah, Mariana, saya umur nak masuk 50 tapi masih period every month. Bagus. Kalau period every month maksudnya belum lagi nak menopause. Sebab itulah saya cakap mengikut kajian yang dilakukan, average Malaysian punya umur menopause ialah 52 tahun. Itu average. Tapi kalau ikutkan dia punya range, dia punya julat dia daripada 46 sampai 56 tahun, 55-56. Ya, ada kemungkinan anda berada dalam keadaan itulah yang kita cakap yang lewat menopause. Okey, saya tengok Azrin Omar, terima kasih. Sama-sama. Faizah dia tanya, Faizah Cik Om. Doktor boleh tolong beri makanan yang baik untuk makanan tambahan bila dah umur 3 tahun ke atas. Okey, saya tak ada makanan yang spesifik. Yang penting makanan tu sihat lah, makanan sihat, banyak serat. Diorang bilang kalau sekiranya anda dapatkan makanan-makanan yang ada kita cakap phytoestrogen. Phytoestrogen ni dia punya estrogen, mimic estrogen compound tapi di dalam daripada sumber-sumber tumbuhan. Contohnya daripada soya bean. Soya bean
Orang bilang dalam tu ada phytoestrogen yang mana mungkin boleh membantu untuk mengurangkan simptom. Mengurangkan simptom. Apa lagi? Sekejap saya tengok lagi satu. Flaxseed. Dia orang bilang flaxseed. Flaxseed pun ada. Dia cakap dia orang cakap ada komponen estrogen. Sebab symptoms gejala-gejala perimenopause ni disebabkan oleh kita punya hormon estrogen yang menurun. Jadi apa yang diorang buat ialah selalunya diorang suggest untuk anda dapatkan external daripada estrogen external. External estrogen maksudnya daripada you makan lah, untuk mengembalikan balik level estrogen dalam badan supaya mengurangkan. Kat sini dia cakap flaxseed, dia cakap soya beans, legumes. Legumes saya tak tahu apa benda legumes. Tapi soya bean yang macam tempe lah. Kalau orang Jawa, tempe. Okay. Sherry Ann tanya, Dok, ada jiran sebelah rumah dia tanya, internet dia slow. Alah, kesiannya. Saya tolong tanyalah ni, boleh. Kalau dia dah kena ikat both saluran ovary, belum buang ovari, boleh pregnant dengan cara lain tak? Tidak boleh kalau sudah kena ikat salur ovari kiri kanan. Sebab bila sudah ikat taruh tube fallopian kiri kanan, telur yang dihasilkan tidak boleh berjumpa dengan sperma di dalam rahim. Selalunya untuk kes begini kena buat IUI ataupun tak buat IVF. Terpaksa buat IVF lah. Saleh. Terima kasih. Macam orang-orang Sabah sudah doktor punya style cakap. Ya memang saya cakap saya ni dah mix dah. Kadang-kadang saya tercakap Sabah, kadang-kadang saya tercakap Semenanjung. Dalam kebanyakan masa kalau saya cakap dengan orang tempatan, kita cakap bahasa tempatan lah. Masuk kandang kambing mengembek kan. Masuk kandang kerbau menguak. Okey, jadi saya harap saya dapat memberikan sedikit pencerahan, sedikit manfaat, sedikit maklumat, sedikit info yang saya rasa akan dapat membantu anda yang mungkin tertanya-tanya, saya umur 36 ni, saya dah perimenopause ke belum? Jadi saya harap saya dah dapat jawab. Sekiranya apa yang saya kongsikan ni dapat memberikan anda manfaat, tolong share, tolong kasih love, tolong kasih like, tolong follow dan tolong tag kawan-kawan yang rasanya akan dapat manfaat daripada perkongsian saya ni. Jadi insyaAllah, saya dah 35 minit dah ni. Jadi insyaAllah besok hari Sabtu, hari Ahad selalunya saya tak on live, tapi tetap saya punya tim akan bagi maklumat lah, bagi maklumat. Sabtu Ahad tu akan ada maklumat daripada kita punya Facebook page. Anda akan dapat sedikit info yang mana mungkin dapat digunakan dalam anda punya aktiviti harian. Okey? Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa insya-Allah hari Isnin.